Yap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah start live. Okay. Pada semua, okay, minta share. First time saya live dekat FB, kat luar kot saya rasa. Kan? Tak tahu dengar ke tak ni. Dengar kot Right, minta share. Minta share kat semua. Alright. Saya buat perkongsian sedikit. Perkongsian di mana saya rasa benda bagus. Tak adalah bagus sangat. Boleh lah nak sharing ilmu, kan? Nak share ilmu. Untuk semua. Okay. Minta share. Korang semua minta share apa yang saya nak share macam ni. Tak lama. Tajuk hari ni, Waalaikumsalam. Kepada Haji Ishak. Sihat? Sihat Alhamdulillah sihat Yes. Minta share page ni. Okay. Saya first time bersiaran dalam musim PKP ni. Kan? So sebelum tu saya nak you all prepare soalan je. Mungkin tentang career, mungkin tentang motivation, mungkin tentang masa depan. Okay. Yes, very this. Daripada Takafik Kelas. Apa khabar? Sihat? Sorry, dia daripada apa? UCA, Khalif. Waalaikumsalam, very this. Okay, so minta share. Mungkin rakan-rakan korang kan. Saya nak share kat page ni macam mana Sekejap Saya share macam mana aku nak share ni. Yes, Waalaikumsalam Juniza. Alhamdulillah sihat. Minta share. Bagi tahu semua dekat Zurich Takaful, mana tahu nak apa? Nak misi kekosongan hari malam you all. Kan? Dengan soalan-soalan, dengan motivation ke. Saya tak adalah pakai pandai motivasi. Tapi boleh lah orang cakap nak apa? Nak sedikit ilmu ke apa ke kan. Okay. Memang interesting. Dia bukan pasal bisnes Takaful je, sebenarnya bisnes luar pun sama. Okay, kita cerita pasal macam mana you nak apa? Nak bertahan dalam kehidupan yang berlaku sekarang ni. Especially macam PKP ni. Okay. Yang saya rasa benda penting, prinsip kita dalam berniaga. Okay. Prinsip kita dalam berniaga, di mana bidang aktiviti yang kita buat dalam perniagaan yang kita nak buat tu memberi manfaat pada semua, walaupun sekarang ni limited. Okay, macam saya hari ni share, saya rasa saya ada share kat dalam Facebook. Saya punya sharing hari ni berkenaan dengan apa? We don't grow when things are easy, but we grow when we face challenge. Okay, maksudnya kita takkan grow ketika waktu senang ataupun time senang. Okay, tapi kita akan grow bila kita hadapi kesukaran ataupun cabaran. Okay. So dekat situ sebenarnya saya nak bagi tahu apa yang tajuk yang saya share dalam Facebook saya hari ni. Nak buktikan kita ni boleh bertahan lama, nak buktikan yang kita ni sebenarnya boleh facing kehidupan hari ni yang akan menentukan kejayaan kita di masa akan datang. Kita facingnya waktu kita hadapi kesukaran dan cabaran. Tu kena ingat. So kalau kita facing ketika senang, sebenarnya tak menilai you kat mana you punya kejayaan. Sebab tu saya kata, kalau ketika senang, ketika mudah, bagi saya belum lagi. Mungkin you belum melalui kesukaran yang betul-betul sukar. Okay? Sebab tu saya kata, dalam keadaan kita sekarang ni, musim macam ni, bagi saya you all kena lalui. You kena facing challenge ni. Kalau you tak facing challenge ni, tak boleh dah. Okay? Tak boleh. Alright, sebab tu saya kata, nak membuktikan you ni hebat, yang membuktikan you boleh berjaya ataupun you boleh pergi jauh, waktu mudah, waktu susah, sebenarnya ketika challenge waktu sekarang ni lah, walaupun limited, tak boleh keluar, tak boleh jumpa orang, tak boleh berniaga, tak boleh nak deal, lobby dan sebagainya, tapi masa ni lah masa yang sesuai untuk korang uji di you all yang you sebenarnya boleh terima kesakitan tak? Macam saya kata, no pain no gain kan. So bila no pain no gain, then you akan cuba untuk belajar sesuatu. Alright? Okay, sebab tu saya suka saya share dalam Facebook saya
Di mana quote saya hari ni, we don't grow when things are easy, but we grow when we face challenge. Right? Itu yang saya nak share sebenarnya. Itu satu. Okay, seterusnya. Okay, ini kita cerita pasal prinsip kita, iaitu prinsip pemikiran seorang juara. Juara ni bukannya meletak kau nombor satu, jangan salah faham lah. Okay, prinsip meletakkan pemikiran seorang juara ni maksudnya kau bertahan, kau menjadi juara pada keluarga kau, kau menjadi champion kepada masyarakat kau, kau jadi champion kepada anak didik kau, kau menjadi champion pada staff kau, kau jadi champion kepada semua orang yang ada di keliling kau, sebab apa menjadi contoh pada yang lain. Sebab tu saya kata bagi saya pemikiran seorang juara ni sebenarnya bukan nombor satu tu, bukan. Walaupun, tapi benda tu kena ada result lah, kena ada result. Okay, kena ada result. Sebab kalau ada result, then orang akan believe apa yang kita kata. Kalau tak ada result, believe tak akan sampai. Betul? So saya rasa pemikiran sang juara ni dia berkait rapat dengan cara berfikir kita yang positif dan sebagainya. Okay, saya nak minta you all share lagi. Okay, saya minta you all share lagi. Dengar. Saya harap you all semua dengar apa yang saya nak share. Harap semua line malam ni okay. Saya bersiaran dekat beranda rumah saya ni, kan? Dan apa yang saya nak share hari ni mungkin memberi manfaat pada you, ataupun memberi semangat pada you, ataupun memberi kata-kata perangsang, ataupun nak jadikan cerita mungkin turning point untuk you tiba-tiba daripada biasa-biasa jadi luar biasa. Mungkin saya tak kata saya hebat, tapi sebenarnya saya mungkin pencetus, saya mungkin pemangkin, saya mungkin pemberi idea, mungkin hidayah nak disampaikan untuk boleh memberi manfaat pada yang lain. Okey, anak saya nak tidur ni kejap. Kan? Nampak ada cahaya dia. Dah. Okey, kena layan anak ni sekejap. Yes, okey. Anak saya ni dia sebelum tidur dia kena salam, and then dia kena buat macam ni. Ini boleh ni. Alright? Dan anak saya akan masuk tidur. Tutup. Okey? Alright. So, minta share kepada rakan-rakan Zurich Takaful semua. Tak kisah daripada mana you datang. Saya tahu dah malam. Saya saja je buat malam-malam ni supaya jangan ramai sangat tengok saya. Jangan ramai sangat tengok saya. Okey. So saya start. Okey. Orang yang terhebat di dalam industri perniagaan berjaya sebab mereka ada tahu rahsia dia. Okey. So kalau kita tengok siapa-siapa pun dalam perniagaan ni, kalau dia berjaya, dia pernah capai benda ni, dia pernah capai benda tu, dia pernah capai benda ni, dia mesti ada rahsia. Cerita dia, isu dia, rahsia tu kena boleh korek tak boleh korek. So isu dia, kalau macam kita seorang yang mencari cara, bertanya, nak tahu, tak malu, pergi je. Sebab bagi saya, kalau you buka, kalau betul-betul you nak belajar, you datang, you jumpa dan you cuba tanya. Okay? Saya percaya orang yang berjaya dalam perniagaan dia tu, dia mesti akan tahu rahsia dia. Kalau dia tak tahu rahsia dia, Waalaikumsalam yang Kumi Osaka, kalau dia tak tahu rahsia dia, dia belum tentu boleh berjaya. Belum tentu berjaya. Okay? Kadang-kadang mungkin nasib apa semua, tapi hakikatnya saya nak bagi tahu industri takaful yang kita belajar, yang kita industri perniagaan yang kita tahu hari ni, sama mana perniagaan pun, kalau kau buka franchisor ke, ya, Raja Al-Azhari, hai, right, dalam perniagaan property ke dan sebagainya ke, dalam especially saya buat takaful ni, dalam perniagaan takaful ni apa-apa pun mesti ada rahsia. Okey, kalau rahsia you menjadi champion, okey, rahsia you kejayaan you capai, rahsia apa benda you boleh bertahan. Bagi saya, you champion bila you bertahan pun you champion dalam perniagaan you. Kalau you bertahan dalam perniagaan you lama, you mesti champion. Itu satu kejayaan sebenarnya. Itu satu kejayaan yang pertama. Yang kedua, you boleh menghadapi apa jua halangan dan cabaran pun champion. That's why saya kata pemikiran seorang champion, pemikiran seorang juara, Waalaikumsalam Hajar, pemikiran seorang champion, dia kena tahu rahsia apa yang dia ni. Sebab tu saya kata orang yang terhebat dalam perniagaan, industri perniagaan dia berjaya sebab mereka tahu rahsia dia. Especially macam kita, siapa yang di kalangan you all ni buat bisnes sama macam saya, bisnes takaful, kita mesti tahu rahsia kita. Okay, tapi kalau macam kita belum berjaya, belum juara, belum capai apa yang kita nak, kau kena duduk tanya orang yang dah pernah juara, sebab dia tahu rahsia dia. Okay? Sebab tu Robert Kiyosaki pernah share. Okay? Robert Kiyosaki pernah share, kalau nak berjaya kena belajar jadi juara. Kalau kau tak belajar jadi juara, then kau tak boleh berjaya. Itu Robert Kiyosaki pernah cakap. Okay. So apa yang saya boleh kata, champion bila bertahan lama. Memang okay. Alhamdulillah ada orang champion bertahan lama. Bos Famila menjadi inspirasi untuk saya jadi champion.
InsyaAllah, insyaAllah kan, kita sekadar pemangkin saja kan. Saya doakan you all berjaya dan champion. Alright. Sebab bagi saya, menjadi contoh yang baik, kena tunjuk sesuatu dulu. Sebab kalau you tak dia tunjuk sesuatu, macam mana jadi contoh yang baik? Contoh, kalau seorang abang sulung tak masuk universiti, macam mana nak adik-adik nak ikut? Itu salah satu contoh. Itu pun champion. Kalau kita tak boleh banggakan keluarga kita, macam mana nak jadi champion untuk keluarga kita? Itu salah satu contoh. Sama juga dalam perniagaan kita. You kena buat yang terbaik. You kena buat yang terbaik, tapi dengan cara yang betul. Then you akan jadi champion. Kalau tak, you tak akan jadi champion. Alright? Okay. Waalaikumsalam Hati. Khabar? Sihat? Okay, ni sambil-sambil kita borak-borak. Jangan risau, saya tak nak view yang banyak-banyak. Share je dulu. Okay, saya tahu sebab tu saya buat malam-malam. Kalau saya buat siang-siang tak dapat je kan. Ramai Andy bertanya. Okay, sebab tu tajuk hari ni Ana tanya, Antai jawab. Okay, so seterusnya saya nak share ada dua perkara yang menjamin seseorang tu gagal. Okay, ada dua perkara yang menjamin kejayaan konsultan dan tanpanya ada dua perkara yang menjamin kejayaan seseorang tu. Tanpanya dia akan gagal. Okay, so apa dia benda tu? Okay, pertama adalah prinsip mereka. Okay, yes, pertama prinsip mereka. Kalau prinsip mereka, iaitu cara berfikir dia, kekentalan semangat dia, menghormati leader dia, dia follow dia macam ni lah. Macam ada satu partner saya, Ustaz dia share follow like buffalo. So maksudnya prinsip dia sangat simple. Kalau kita nak tengok champion tu punya prinsip macam tu, dan kita rasa prinsip champion tu kita boleh ikut, dan kita ikut follow habis. Cara berfikir dia, contoh. Okay, prinsip dia simple. Kalau macam saya suka melahirkan leader, dan saya nak tengok leader tu berjaya, dan saya kalau boleh nak lahirkan ramai lagi leader, spin off banyak-banyak supaya ramai jadi berjaya. Okay, so kalau you tengok saya ni boleh ikut jadi idola, ataupun boleh tengok dengan cara macam tu boleh pergi jauh, dan follow. Sebab tu kata prinsip mereka tu sangat penting. Alright, so cara berfikir. Sebab jangan risau rezeki akan datang. Kau lahirkan orang, kau build orang. Seorang leader yang bagus, dia melahirkan leader. Itu je, simple. You nak tahu you lah jadi leader, seorang leader yang bagus, you lahirkan leader, then you akan bagus. Then you bagus. Kalau tak, you tak bagus. Alright, kalau jadi champion tapi tak lahirkan leader, belum tentu bagus. Sebab apa? Prinsip dia dalam menjadi seorang pemimpin, bagi saya you kena lahirkan pemimpin. You kena jadi mentor juga. You jadi orang yang beri manfaat pada orang lain, then orang akan iktiraf you sebagai seorang guru. Tu saya nak bagi tu clear cut kat you all. Alright, okay. Dan yang kedua, dia kena ada aktiviti. So maksudnya ada dua benda lah, prinsip dan cara kerja. Prinsip, aktiviti. Apa yang dia buat hari ni sama atau tak? Okey, contoh seorang pemimpin, dia bagi motivasi kat orang. Ketika dia jatuh, kita motivate. Ketika dia atas, kita hargai. Ketika dia jatuh, kita motivate. Ketika dia di atas, kita hormati, hargai. So kat sini seorang pemimpin, you tahu tak, seorang anak buah dia nak benda tu daripada kita. So sebab tu saya kata, orang yang berjaya sebenarnya prinsip dia sangat berbeza, dan cara berfikir dia sangat berbeza. Dia bukan fikir pasal dia, kebanyakan dia akan fikir pasal orang tu juga. Okey, sebab tu kalau kita tengok orang yang berjaya, dia akan fikirkan macam mana nak develop orang lain. Tu memang terang bagi tu. Tu secara berfikir tu memang bukan senang sebenarnya nak share, nak dapatkan. Okey, so dua benda tu. Okey, tapi kelemahan utama mereka yang berniaga, yang tak boleh pergi jauh ni, sebenarnya dia nak jadi macam orang tu, nak jadi contoh nak jadi champion, tapi tindakan dia tak sama macam orang champion. Okey, saya nak bagi tahu kenapa. Kita ni semua dalam keadaan zon selesa. Kita nak pergi ke arah zon kejayaan. Okey, ada satu je pertengahan yang kita kena lalui, iaitu apa? Zon kesakitan. So kalau you tak sakit, you tak boleh berjaya. Tu tengah bagi tahu. You nak buat kerja di bawah lingkungan you punya sekitar, yang maksudnya takut nak buat salah. Takut ni lah, takut tu lah, takut ni lah. Tak boleh dia tak boleh. Tu tengah bagi tahu, dia tak boleh. Dia kena lalui try and error. Alamak, gagal pula, try lagi. Aduh, tak jadi pula, try lagi. Ada orang sampai tahap jadi leader bawah kita dah 5 tahun, dah perform pun, dah jadi MDA pun gagal. Kita pun ibarat kita gagal, sakit, cari lagi, buat lagi, bantu lagi, cari lagi, buat lagi, bantu lagi, sampailah ada orang berjaya. Sebab tu kata benda ni proses, di mana you kena trust the process. Kalau you tak trust proses, you tak boleh lagi jauh sebenarnya. Alright? Okay, seterusnya. Okay, prinsip kejayaan. Yang pertama, you kena faham anda boleh memiliki pelbagai teknik dalam
dunia ni. Tak kisahlah produk terbaik ke dalam dunia ni serta memiliki sistem sokongan terbaik ke dalam dunia, tapi falsafah yang mampu membawa anda ke arah matlamat anda, segalanya tidak akan berhasil. So apa-apa pun, yang penting you ada je, apa produk you bagus lah, katalah kadang-kadang ada setengah tu produk tak bagus pun, kenapa dia masih menjadi MDA? Kenapa dia masih lahirkan orang? Produk tak bagus pun. Sorry to say lah, contoh lah saya tu tengah bagi tu, company saya sekarang tak ada medical card. Tapi kenapa ada MDA? Kenapa masih ada MDRT? Kenapa masih ada orang yang boleh berjaya? Sebab tu saya kata, benda ni prinsip. Sebenarnya, dia bukan produk kau bagus ke, bukan disebabkan orang cakap memiliki sistem yang sangat bagus ke, sokongan yang bagus. No. It's all about falsafah. Falsafah you. Okay? Sorry. Falsafah kita. Kalau falsafah kita nak jadi seorang champion, mencari cara untuk bantu orang. Kalau falsafah kita nak lahir kat seorang leader, kita mencari cara macam mana nak tolong orang. Itu sepatutnya yang patut kita kena ni. So kalau kita tak ada falsafah, kita tak boleh pergi jauh. Alright? So you keep masa falsafah tu kena betul. So kalau you tengok leader you tu memiliki falsafah yang baik dan yang you kena follow lah. Follow lah. Kalau you tengok mentor you tu, you buat falsafah yang bagus, prinsip yang bagus. Settle. Contoh kita ambil BMW. Kenapa BMW dia tak buat kategori kereta yang orang B40 boleh beli? Kenapa yang dia buat M40 dengan T20? Bukan tak B40 tak boleh beli, tapi dia tak boleh beli kereta baru. Why? Itu dah bagi prinsip. Sebab apa? Sebab dia bagi dia servis, bagi dia jenama, dia kena kekalkan. Itu prinsip dia. Sebab tu saya kata, kadang-kadang produk dia bagus pun kalau prinsip tak bagus. Katalah ada kereta yang mahal macam BMW. Ada. Tapi kenapa tak menjadi? Ada. Why? Sebab prinsip dia tak cun. Kalau prinsip dia cun, jalan. Okay. So, prinsip kedua, jika semangat yang membara untuk berjaya tidak seiring dengan aktiviti padat yang konsisten dan membina setiap hari, maka hasil yang diharapkan tidak akan diperolehi. Itu tengah beritahu. Keupayaan jualan dan segala latihan dalam dunia ni akan menjadi sia-sia jika kita tidak berjumpa siapa pun untuk sebarang jualan. Okey, cerita dia simple dia. Dalam perniagaan, kalau kau jumpa orang, tak ada. Bagilah prinsip macam mana pun, tindakan tak ada. Macam hari ni musim PKP ni, especially kita yang boleh berniaga dalam online ni, you ada produk bagus ke, tak bagus ke, kalau you tak propose orang pasal bisnes ni, you tak kalau lebih jauh. Sebab tu saya kata, kenapa ada orang produk tak bagus ke, produk bagus ke, sokongan sokongan yang bagus ke, tak bagus ke, still bisnes ada. Why? Sebab kita mempunyai prinsip. Pertama, yang kedua tindakan. Kalau tak ada tindakan, tak ada. Kalau tak ada tindakan, tak ada. Cerita dia. So, kalau ada tindakan, good. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Farid Ali. Good. Okay, so saya cerita pasal cara pemikiran orang, sang juara. Kat sini pun kita ada juara kat dalam ni. Ramai juara dalam ni. Waalaikumsalam Nazman Najib. Apa khabar? Sihat Okay. So, ramai yang mengatakan bidang bisnes, contoh bidang takaful ni, especially orang yang buat takaful ni, adalah pekerjaan yang berkaitan dengan jualan atau mencari orang. Apa pendapat anda? Apa pendapat you all? Setuju ke saya kata you all tentang bisnes ni? Mencari orang. Mencari orang. Okay, share dekat FB Boss. Macam mana aku nak share? Aku pun tak tahu macam nak share. Ada cara ke? Ajar sikit. Korang share lah. Korang tak boleh share ke? Boss share dekat FB Boss. Macam mana aku nak share? Okay. So, siapa setuju dengan saya? Siapa setuju dengan saya? Ramai yang mengatakan bidang bisnes kita ni adalah pekerjaan yang berkait dengan jualan ataupun mencari orang. Saya nak tanyalah, setuju ke saya katakan bisnes kita kena cari orang? Setuju ke? Siapa boleh jawab? Siapa setuju dengan saya bisnes kita cari orang? Cari ni benda yang hilang tau. Cari ni benda yang hilang. Fikri oi. Itu kalau kau hilang, kau cari. Bisnes kita, bisnes jumpa orang. Saya nak tanya, bisnes kita online ni jumpa orang tak? Yes, ini cara jumpa orang lah, berkomunikasi. So kalau kau tak jumpa orang, macam mana kau tak berkomunikasi? Itu satulah. So bagi saya simple je. Mana-mana bisnes kena jumpa orang. Okay, tak ada orang maksudnya bukan bisnes. Bukan bisnes sebab orang yang buat keputusan. Orang yang buat keputusan tentang apa yang dia nak ambil, apa yang dia nak pilih. Alright? Okay, banyak setuju ni, banyak setuju. Okay, seterusnya saya nak share. Alright? Tahukah anda apa keindahan dalam bisnes ni, dalam bidang bisnes ni? Okay, apa keindahan dalam berniaga ni? Okay,
Apa kelebihan ataupun keindahan dalam berniaga ni? Okey, saya share simple je. Sebab tu saya kata ramai orang cakap bisnes ni ibadah. Kenapa? Bagi saya keindahan dia sangat simple. Kita buat bisnes, kita tak tahu tak untung kita banyak mana akan datang. Kita hanya bila buat, aku tahu kalau buat banyak-banyak mesti aku dapat banyak. Tapi banyak mana? Banyak mana cerita dia. Sebab tu keindahan kita simple. Kita buat banyak dan kita tunggu hari yang kita akan dapat pendapatan, dapat gaji. Kata banyak, alhamdulillah. Dapat sikit pun tak apa, aku cuba lagi. Aku bersyukur dan aku cuba lagi. Sebab tu kata berniaga ni satu ibadah. Sebab tu indahnya bisnes kita ni, tak kisahlah bisnes apa pun, alright, indahnya bisnes kita ni, kita menunggu apa yang kita dapat setelah usaha. Tapi setelah usaha tu kena ada satu lagi kat tengah-tengah. Apa dia? Berserah. Itu bisnes kita. Good morning. Okay. Alright. Good morning. Good. So, apa yang saya boleh kata, keindahan bisnes kita ni, siapa mana-mana bisnes pun jumpa orang. Jumpa orang. Kalau kita musim PKP ni tak boleh jumpa orang, betul? Live posting story. Tapi macam mana kau nak posting, macam mana kau nak live, macam mana kau nak communicate. So simple belajar. Okay, saya pun belajar. Ni first time saya kongsi dekat dalam page. Tak tahulah okey ke tak ni. Belasah ni. First kali aku tutup kepala aku dulu sebab nampak cerah masa depan. Okay, alright. So seterusnya saya pergi. So sangat simple. So jumpa orang ni sebenarnya berkait dengan aktiviti kita berkait dengan aktiviti kita. Selagi kita jumpa orang, itu adalah aktiviti. Bisnes mana-mana pun sama dia. Okay, bisnes mana-mana pun sama. Bila orang rasa dah ada manfaat, itulah bisnes kita. Betul? Saya setuju. Betul? Dengan Syafiq Zakaria, bila ada orang rasa manfaat, itulah bisnes kita. So maksudnya contoh macam ni. Ada orang sakit, kita bagi pampasan, itulah bisnes kita. Ketika dia susah, perlukan pampasan penyakit kritikal, itulah bisnes kita. Ketika orang tu hadapi masalah nak bayar teks, kita bantu dia kurangkan teks ataupun buat pelepasan cukai. Itulah bisnes kita. That's why saya kata dalam bisnes kita ni sebenarnya kita kena aktiviti tu penting. So cara berfikir, saya tu tengah bagi tahu. Sampai sekarang ni pun, walaupun kita dalam PKP ni pun, aku kena cari orang juga. Bukan, kena jumpa orang juga. Satu hal, kena rekrut juga, ajak orang jadi ejen dan lahirkan leader. So kita support lah. Siapa yang nak jadi leader, itulah saya punya pemikiran. Aku nak lahirkan dia jadi leader yang baik. Aku nak bantu dia jadi leader yang baik. Tapi kita cuba yang terbaik. Ada yang gagal, ada yang berjaya. Nak buat macam mana? Kita pun tahu Allah yang tentukan segala-galanya. Ada yang bersama kita akan terus berjaya, ada yang gagal. Nak buat macam mana? Dan itulah nasib rezeki kita. Kan? Dan kita berserah. Sebab tu kata kita buat dan kita tunggu hujung bulan apa jadi, tapi kat tengah-tengah tu kena berserah. Kan? Buat, gagal, bangkit, buat, gagal. Nak jadikan kita tunggu sampai hujung bulan kita berjaya. Alhamdulillah, rezeki yang kita dapat bergantung pada kadarnya. Okey? Dan seterusnya saya nak share, bilakah waktu sesuai kita buat aktiviti ni, saya nak tanya. Bila waktu sesuai? Okey, dalam bidang bisnes lah, bila waktu sesuai kita ni? Kalau kerja kita dah tahu 85. Kalau berniaga? Bila waktu sesuai nak berniaga? Bila waktu sesuai nak berniaga? Tak kisahlah bidang apa pun. Saya nak tanya you all yang berniaga semua dalam bidang ni, dalam bidang masing-masing kat sini. Saya kata ramai yang bidang takaful lah dalam ni, yang follow live saya kot. Kan? Ke ni semua memang zurik je. Ramai kan? Tak kisahlah siapa-siapa pun kan. Okay, saya nak tanya, bila waktu sesuai nak berniaga guys? Bila waktu sesuai nak berniaga? Saya nak tanya. Kan? Simple je saya jawab. Bila masa. Kan? Yes, bila masa, anytime. You jangan bagi alasan waktu PKP ni tak boleh nak berniaga. Jangan aku maki. Tak boleh bang. Kita beruntung tau, bisnes kita ni boleh buat online. Ada setengah orang bisnes tu buka kedai makan tutup juga. Ada bisnes tu buka kedai makan tutup and then tak ada delivery pula tu. Kan? Dah lah kedai makan tu orang tak nak pergi pun. Last kali delivery pun orang tak nak. Bisnes kita ni kita dah tahu dah, memang ada orang nak, ada orang tak nak, tunggu je lah. Kau buat je lah. Kalau kau tak buat, macam mana? So that's why saya kata, kalau kata bisnes kau pukul 3 pagi, kau belasah lah. Kau tak boleh tidur, kau buat je lah. Kita tak tahu rezeki kita. That's why saya kata, ada orang rezeki pukul 3 pagi. Ada orang rezeki pukul 6 pagi. Untuk pengetahuan saya, pernah close case pukul 6 pagi. Siapa kat sini, orang ambil dengan kita produk takaful ataupun bisnes kita pukul 6 pagi.
Saya ada. Saya pernah, ketika saya buat sale dulu, saya punya prospek tu, dia tu lecturer dekat UIA. Lecturer dekat UIA, dia kata, saya ni tak kenal dia, saya buat referral, saya call dia, saya kata, puan, saya nak jumpa puan, tujuan saya nak jumpa ni, saya nak share pasal perancangan kewangan, financial planning. Alright? Dan dia kata, okay, saya ni busy sebenarnya, tapi memang saya interesting nak tahu pasal you ni. Boleh tak you jumpa I datang pukul 6 pagi? Ambil. Aku tak pernah dalam sejarah aku jumpa orang pukul 6 pagi. Pukul 5.30 aku keluar dari Shah Alam, aku takut jalan jam, dan aku jumpa dia. Okay, pukul 6 pagi. Saya pernah close pukul 3 pagi. Yep, siap cash. Good, well done. Well done Hakim. So saya nak bagi tahu yang sebenarnya bisnes kita bila masa. Kau tak boleh kata, aku nak pukul 11 pagi, aku nak buat pukul 10 pagi, aku nak buat pukul 8 pagi. Kalau kau rasa kau nak share, kau share je lah. Kau nak tunggu pukul 5.30 petang lah, kau nak pukul 10 malam lah, pukul 7 lah. Bila waktu sesuai untuk berniaga, bila masa. Itu cerita dia, simple. So, kau tak boleh lah kata, kalau selagi kau tak berjaya, selagi tu juga setiap masa kau buat. Kau jangan fikir orang yang negatif cerita dengan kau yang kau gagal. Kau fikirlah orang yang positif yang nak ambil takaful dengan kau. Itu je kau fikir. Kalau kau tak fikir ke arah tu, then kau tak pergi jauh. Sebab tu cara berfikir orang berjaya, jangan fikir ke arah negatif tapi fikir yang positif. Sebab tu saya percaya, siapa yang berjaya dalam bidang ni, siapa yang berfikiran champion, dia tak boleh toleh ke belakang. Dia kena tolak tepi benda negatif. Dia akan pergi pada positif. Betul? Laju sangat ke? Aku kalau dah keluar dah kode ni. Okey, dekat mana nak berniaga? Kat mana nak berniaga? Kat mana nak berniaga? Saya nak tanya. Kalau betul perniagaan kita ni perniagaan yang baik, di mana-mana sahaja. Kalau perniagaan kita rasa kita perniagaan yang baik, cara pemikiran orang juara sebenarnya dia tak boleh fikir. Dia tak boleh fikir kat mana dia nak berniaga. Dia kena fikir kat mana-mana. Yes, setuju. Ramai yang kata kat mana-mana. So, apa yang saya boleh kata, janganlah memilih. Jangan memilih. Ramai yang berjaya dalam bidang ni dulu tak memilih. Guys, kalau dulu, ni cerita dulu lah, cerita sejarah-sejarah. Sebab you all kena tahu sejarah. You all kena sejarah. Contohlah macam zaman-zaman mentor dulu kan. Ramai yang berjaya dalam bidang bisnes ni, kalau dulu tak ada online, kenapa ramai berjaya juga? Kalau dulu tak ada Facebook, kenapa ramai yang berjaya? Zaman Tan Sri Sai Muhtar Al-Bukhari dulu, mana ada Facebook? Saya rasa sampai sekarang ni pun dia tak ada Facebook kot. Kau rasa dia boleh berjaya? Kenapa dia boleh berjaya? Sebab tu saya kata, first kali, aktiviti kena buat sentiasa. Aktiviti. Jumpa orang. Selagi tak jumpa orang, selagi tu kau gagal. Bila waktu nak jumpa orang? Bila masa? Bila masa? Kau jangan bagi excuse yang kau tak boleh. Itu cerita dia. And then, kat mana? Di mana-mana. Mana-mana pun boleh. Kat mana-mana pun boleh. Dalam Facebook boleh. Dalam IG boleh. Webex boleh. Meeting boleh. Team boleh. Kat mana-mana pun boleh. Kan? So, cerita dia simple je. Korang janganlah bagi alasan untuk korang tak boleh pergi jauh. Yang boleh ubah nasib korang je. Kau nak suruh orang lain ubah memang tak boleh. Itu cerita dia. Okay? Azhar Hazari. Yes, betul, saya setuju. Passionate. Yes, betul. Passionate. Okay. Jika anda tidak berjumpa orang, anda tidak akan berjaya. Ini tak kisahlah bisnes apa pun. Punca nombor 1 serta lain-lain punca kenapa mereka gagal dalam bidang khidmat kewangan adalah mereka tidak berjumpa orang dengan secukupnya. Bagilah the best product ke, bagilah sistem sokongan yang bagus ke, bagilah skillful yang bagus macam mana pun, kalau kau tak jumpa orang secukupnya, selagi tu juga kau gagal. Selagi kau tak ajak orang jadi konsultan, selagi tu juga kau gagal. Selagi kau tak ajak orang jual air, mesin air, selagi tu juga kau gagal. So cerita dia sebenarnya berapa ramai orang yang betul-betul berani buat aktiviti. Itu je. Okay, saya nak share, ada satu kawan saya, dia ni buat kowe. Okay, dia buat kowe. Walaupun dia tahu memang limited. Sekarang ni orang kahwin dia limited sikit. Okay? Dia post juga, dia bagi tahu. Ketika musim PKP ni kita tahu kita hadapi masalah kewangan. Tapi sebagai orang yang berniaga, saya kena teruskan juga perjuangan saya sebagai seorang berniaga. So, saya postkan broadcast ni tentang perniagaan saya. Mana-manalah tahu mungkin terfikir untuk ambil produk saya ni supaya dapat menyelesaikan masalah tuan. You bayangkan ketika susah ni pun, kita tahu bisnes ni memang susah lah nak buat online. Sebab waktu sekarang ni tak ada orang nak hantar barang. Tak semualah tak semua. Mula-mula hari tu 2 minggu pertama semua koyak. Siapa-siapa pun 2 minggu pertama semua cari cara macam nak selesaikan. Hari ni sampai ke minggu ke-3, minggu ke-4, minggu ke-5, punyalah banyak orang ambil bisnes. Saya syukur alhamdulillah lah Saya punya grup
bisnes beratus ribu bisnes masuk. Alright? Dan going to million. So doakan dalam bulan 4 saja kita pergi pada million. So apa yang saya nak boleh kata, itu semua cara berfikir. Kau kata tak boleh, kena je boleh. For things to change, I might change first. Okay? And then kita kena kau macam mana pun berfikir positif. Berfikir positif yang kita boleh buat. Boleh punya, yang tak boleh korang je. Alright? Okay. Seterusnya, mekanisme kejayaan seseorang. Okay, mekanisme kejayaan seseorang satu je. Ada aktiviti, adalah production. Simple. Ada aktiviti, adalah rezeki. Tak ada aktiviti, kau rasa rezeki ada. Sebab tu dalam bisnes ni jangan malas-malas lah. Korang kat dalam ni jangan malas-malas sangat. Okay, kalau orang lain susah, kau rasa susah, orang lain lagi susah lah. Okay, kalau kau tak belajar, macam mana kau nak berjaya? Carilah cara. Saya tengok orang yang dulu-dulu tak ada pun Facebook, tak ada pun WhatsApp, tak ada apa masalah, sekarang ni ada juga. Belajar juga. Yes, positive mental attitude. Betul? Saya tak nafikan. Kena. Cara berfikir tu penting. Okay, cara berfikir tu penting. Kalau tak boleh dia. Tak boleh. Alright. Cerita dia, berapa konsisten kita everyday buat. Okay, berapa konsisten kita everyday buat. Dah bos suruh buat, kau basah je lah buat. Kenapa kau nak kena, alah malas nak buat lah. Alah kenapa nak buat tiap-tiap hari kau petikaikan. Kau nak berjaya ni, kau petikaikan orang suruh buat. Aku nak tanya, kat mana kau untung? Kat mana leader tu untung? Yang tak untungnya korang. Dia ingatkan tu supaya korang berjaya. Itu je. Kau tak buat, nothing to lose kat dia. Tapi lose tak kat korang? Lose lah. Okay, ada aktiviti adalah production. Setuju? Yes. Ada aktiviti adalah production. So cerita dia simple je. Okay, diary yang padat menjadikan kehidupan anda semakin baik. Itu saja yang perlu anda lakukan. Simple. Kalau korang kosong, diary korang kosong dalam kehidupan seharian, sebenarnya kau rasa kosong. Kau rasa sebenarnya diri kau tak lengkap. Kau rasa sebenarnya tak puas dalam hidup kau. Sebab tu korang kena fikir, kalau macam korang nak betul-betul puas dalam kehidupan, dan kau rasa apa benda kau nak jadikan lengkap kehidupan kau ni, kau penuhkan diary kau. Penuhkan diary kau. Betul? Penuhkan diary you all. Kalau you tak penuhkan diary you all, you rasa tak lengkap. Betul? Contoh pagi bangun, ada orang pagi sembahyang tahajud dan sebagainya. Lepas tu subuh, lengkap. Habis subuh, terus dia buat sesuatu benda yang dia nak buat. Lengkapkan. Kau nak tengok TV seketika lah, yang penting kau tahu bisnes kau macam mana. Saya tak kata pagi-pagi kena keluar. No, tak semestinya. Kalau kau rasa kau selesa nak tengok TV, pergilah tengok TV. Kalau kau rasa benda tu akan bagi kau bisnes. Tapi kalau kau tahu bisnes kau tak maju-maju, pergilah buat kerja betul-betul. Pagi-pagi kau keluar. Pagi-pagi kau keluar, kau fokus. Kan? Kau pergi buat live pagi sekali, tengah hari makan tengah hari sekali, petang sekali, malam sekali. Kenapa nak pilih-pilih? Nanti orang boring yang kita. So what? Yang boring, biar dia keluar. Yang tak boring tengok kau tu, dia akan tengok. Orang tak like, tak apa. Yang penting kau sampaikan kebaikan apa benda yang kau nak share. Kau sampaikan apa benda yang perlu. Itu yang paling penting. Contoh kita cerita pasal hutang. Semua ada buat hutang kat sini. Betul? Kat luar sana berlambak orang buat hutang. Sebab tu kerajaan dia bagi moratorium. Sebab dia tahu rakyat Malaysia majoriti berhutang. And then dengan hutang ni lah dapat kurangkan beban bila ada moratorium. Sama juga. Sebab kita cerita pasal hutang pun cerita. Cerita pasal hutang. Macam mana selesaikan hutang. Itu cerita dia. Kan? Tuan, kalau hari ni tuan boleh save untuk selesai hutang di masa akan datang lagi 6 bulan. Okay, kenapa you tak prepare? If anything happen, tak sempat nak bayar hutang, ada tak dana untuk selesaikan hutang? Make it simple. Kalau you seorang yang bijak, seorang Islam, seorang orang yang beragama Islam, mesti percaya yang hutang ni penting untuk diselesaikan sebelum mati. So, apa preparation you? Hari ni kita tahu perancangan nak selesaikan hutang dengan cara installment pertama, yang kedua simpan dan settlekan hutang, yang ketiga mungkin jual properti, settlekan hutang yang lain, tutup lubang ni, masuk lubang ni. Kita tahu benda tu. Tapi bersediakah kita kalau tak sempat nak selesai hutang disebabkan income kita hilang bila berlaku musibah? So, benda-benda macam tu kau cerita je. Itu passion kau. Kau cerita je lah. It's all about activity. Selagi kau tak puas, selagi tu kau buat. Nothing to lose. Kalau rezeki kau masuk, itu rezeki kau. Allah dah tunjukkan dah. Hidayah. Dah buat dah. Alright? Okay. So, apa yang saya boleh kata, janganlah kita rasa-rasa, okay. Kalau kita tengok, dalam bisnes ni, dia bagi tahu dulu kan. Saya disuruh jumpa 3 kali sehari. Sehari tu 3 saya jumpa. Saya nak tanya, kenapa korang tak buat live, tak buat posting 3 kali sehari? Itu kalau kita cerita dulu.
Tapi kita ni tak ada limit 3 kali sehari. Kau nak buat pagi 2 jam sekali ke, 3 jam sekali ke, 4 jam sekali ke, kau buat lah. Yang penting kau buat. Kalau kau tak buat tu yang rugi. Kalau kau tak buat yang rugi. Kau nak post pasal awareness, kau post lah pagi. Kau nak buat live tengah hari, kau buatlah live tengah hari. Petang, kau nak buat IG live pula, kau buatlah IG live. Malam, kau nak buat Webex, kau buatlah Webex. Nak jadikan cerita hari ni, Alhamdulillah saya share sikit. Okay, ada seorang leader saya, Ijam, dia ada buat Webex meeting. Nak jadikan cerita 23 orang, semuanya ejen baru hari ni, Alhamdulillah. Okay, konsultan baru yang nak jadi ejen, maksudnya manpower baru. So apa yang saya boleh kata, saya share 23 orang tu, saya share tentang manfaat tentang perniagaan ni. So make it simple. Make it simple. So isu dia activity. Waktu bila? Bila. Mana? Kat mana pun boleh. Kat mana pun boleh. Kat rumah pun boleh lah. Cerita dekat rumah pun boleh lah. Kan? Yang tak boleh cara berfikir kita je yang tak boleh. Cara berfikir kita boleh. Kalau cara berfikir kau boleh, mesti boleh. Mesti boleh. Yang tak boleh tu kita, sebab kita fikir tu. For things to change, we must change first. Itu je. Kalau kau nak ubah sesuatu, kau kena ubah dulu lah diri kau. Cara berfikir kita je. Tak boleh salahkan orang lain, salahkan kita dulu. Betul? Alright. Okay. So, apa yang saya boleh kata, kita trust the system kita. Sebab tu saya kata ilmu tu sangat penting. Buat sesungguh-sungguh. Sebagai konsultan takaful kat luar sana, ataupun kepada peniaga-peniaga yang kat luar sana, ambillah ilmu sedikit apa yang saya share hari ni. Okay? Apa yang saya share hari ni membantu kita untuk pergi lebih jauh. So, apa-apa pun, tetapi ialah mestilah konsisten. Prinsip, aktiviti, disiplin. Setiap hari, konsisten tu penting. Konsisten ni terbagi apa? Prinsip, aktiviti dengan disiplin. Prinsip, aktiviti, disiplin. Prinsip, aktiviti, disiplin. Prinsip, aktiviti, disiplin. You kena faham benda tu. Okay? You kalau tak faham benda tu, memang susah cerita dia. Cerita dia memang susah. Okay? So, apa-apa pun saya doakan. Ada lagi. Okay? You kena ingat tau. Orang yang action dia slow, business slow, result pun slow. Kita semua sedia maklum. Okay? Tapi kita pilih satu je. Kalau kita fast action, fast result. Fast action, fast result. Fast action, fast result. Okay? Makin handsome. Allah, terima kasih lah Ikram. Okay? Yes, betul. Prinsip, aktiviti, disiplin. Bagi saya, kalau you tak ada prinsip, macam mana you nak buat kerja? Kalau tak ada aktiviti, macam mana you nak capai perniagaan? Kalau you tak disiplin, macam mana you nak pergi jauh? Itu cerita dia. So, susah. Kalau you tak buat sesungguh, macam mana kau nak pergi jauh? Kan? Alright. So, apa yang saya boleh kata, apa yang saya share hari ni sebenarnya, kita kena fikirkan teknik pemikiran kita untuk mencapai sasaran. Okay? Teknik pemikiran kita untuk mencapai sasaran tu sangat penting, sebab hasil yang kita perolehi sebenarnya adalah usaha kita. Okay? Kalau kita tak berusaha sungguh, takkan dapatlah nilai apa yang kita nak. Alright? Takkan dapat apa yang nilai yang kita nak. So, itu yang saya kata kat apa semua. Kita semua hari ni kena bersedia, orang cakap, janganlah sesekali fikir yang bukan-bukannya kita tak boleh pergi jauh. Kalau kita yang tak boleh fikir bukan-bukan tak boleh pergi jauh, saya rasa you ni. Alright. So, mungkin ada soalan. Okay, saya keluarkan soalan apa semua. Saya berserah pada soalan daripada semua. Sebab tu kalau macam kita tengok, siapa yang ada prinsip yang kita ada sekarang ni dalam perniagaan kita, macam contoh kita terima kasih pada Cik Nazrul kita, yang membawa satu sistem yang baik, yang saya rasa biar kita sama-sama menari sama lagu, menyanyi sama rentak, iaitu kita pasang satu niat, iaitu jumpa sehari 3 orang, dalam sebulan dapat 4 kes. So kalau sehari kita buat 3 kali posting online, sehari 3 kali. Pagi posting, tengah hari live, malam live IG ke, posting ke, you nak buat story ke, you buat at least minimum 3 kali. Buat. Kalau tak berani buat live, kau buatlah posting. Buatlah. Yang penting kau buat. Yang tak buat tu yang teruk, yang tak fikir macam mana cara berfikir orang berjaya. Yang tu je. Okay. So, apa yang saya boleh kata, saya nak you all berfikir ke arah yang lebih baik. Okay. So, macam you all siapa yang betul-betul jadi seorang pejuang. Okay. Jadi seorang pejuang dalam perniagaan. Okay. First kali saya nak share, for things to change, I must change first. Itu first kali yang korang kena fikir. Okay. Kalau korang tak fikir ke arah macam mana kau nak jadikan nak tukar satu benda tu, kau tak ubah benda tu, tak boleh. Itu satu. Yang kedua, I pay the price to prepare. Okay, so maksudnya simple dia. You kena, macam mana pun you kena buat aktiviti ni, supaya bila kau pay the price, untuk kau gain kejayaan, kau kena pay the price.
Kau tak ada perniagaan yang kau tak keluarkan sesuatu harga. Tak ada bang. Harga ni bukannya sebab duit, jangan salah faham. Effort, pengorbanan, kemahuan, keinginan, semangat, speed, buat sungguh-sungguh, nak ubah, macam-macam, big why, semua ada. Sebab tu saya kata, I pay the price to prepare to win. And then seterusnya, kita ada sistem. I follow the system and I focus of circle of control. So, you fokus pada apa yang you ada. Jangan fokus benda yang tak ada. Ni tak, kau pergi komplain benda yang tak ada, kau pergi komplain. Kau fokuslah benda yang kau ada. Kita beruntung tau. Ada setengah perniagaan hari ni tutup terus tau. Sebab dia tak boleh control. Time-time PKP ni tutup terus bisnes dia. Risaulah buat live takut salah bagi info. Kalau kau takut salah nak bagi info, at least kau mencuba. Salah tu biasa. Saya nak tanya, kat mana kita perfect? Kau orang perfect sangat. Kau siapa yang perfect sangat? Kalau kau salah bagi info, kau betulkanlah kemudian. Tak ada orang tak salah ni lah. Simple je. Sebelum kau buat presentation live, sebelum kau share benda apa-apa pun, kadang-kadang mungkin ada terkecil sikit. Kau check balik dan kau betulkanlah. Itu je. And then seterusnya, I do it now. Kau kena buat sekarang. Kau tak boleh tunggu habis PKP. Sebab hari ni adalah satu proses untuk kau learn. Trust the process. Okay, I do it now. Disiplin. Buat sampai dapat. Buat. Kau kena pastikan kau boleh berjaya. Kau kena buat. Kau tak buat, tak boleh. Okay, kau kena tak boleh. And then kau kata, I just do my best and help my body to win. I just do my best and make things happen. Buat. Jangan pastikan. Tak boleh kata aku try lah. No. Kau buat satu hal, kau kena bagi berjaya. Kalau kau tak buat, tak bagi berjaya, tak boleh. Kau kena. And then I love what I do and help my body to win. To body and team to win. So apa yang saya boleh kata kat sini, kita kena ada prinsip. Sebab tu saya kata pemikiran seorang juara, kau kena ubah mindset kau tu, follow orang berjaya buat. Okay, kalau tak, kau tak boleh. Okay, kau tak boleh pergi jauh. Itu je. So I believe that I can achieve. I believe I achieve. Alright, enjoy malam ni. Saya sekadar sharing biasa je. Tapi insyaAllah memberi manfaat pada semua. Cara berfikir, pemikiran seorang juara. Alright. Saya tak juara lagi. Okay, saya belum juara lagi. Jangan risau. Tapi cara pemikiran seorang juara tu penting. Okay. Apa-apa pun kalau kita tengok Robert Kiyosaki pernah share kan, kalau nak berjaya kena belajar jadi juara. Okay. Ada seorang share kata, tadi saya share, ada seorang leader pun ada share, dia kata kalau nak berjaya follow like buffalo. Dia dalam berti kata lain, dalam bahasa Melaka sikit, bodoh ikut. Bodoh ikut. Tak bodoh jangan ikut. Kalau dah pandai sangat tak payah ikut. Okay, tak payah ikut. Itu yang saya boleh kata lah. Okay, so apa yang saya boleh kata, sharing saya hari ni sebenarnya nak bagi korang follow orang berjaya macam Sifu Show boleh. Alah, kau boleh sebenarnya kan? Kan? Good sharing. Alah, biasa-biasa je. Biasa-biasa je. Okay, so maksudnya sangat simple. Okay, sangat simple. Apa yang kita boleh buat hari ni, cara pemikiran seorang juara, dia tak boleh bagi alasan yang kau tak boleh pergi jauh. Itu simple. Okay, so apa-apa pun kau kena positif. Kau kata yang kau boleh buat. Kau boleh bantu orang sampai berjaya. Kau bagi pada orang lain supaya berjaya. Okay, bagi tips sikit macam mana nak bagi ceria sokmo macam Sifu. Guys, kau share. Bila kau share, kau passion. Bila kau passion, kau ceriakan je. Betul. Kau share je. And kalau kau tak share, kau tak tahu macam mana feedback orang. Hari ni kita tengok feedback orang macam ni. Alright. So esok feedback orang lain macam ni. So kita improve dari hari ke hari. Kita buat benda baik. Simple. So kalau kita boleh buat hari ni baik, esok kena buat lebih baik. Kalau esoknya buat lebih baik, esoknya kena buat lebih baik. Esoknya buat lebih baik. Lagi esoknya kena buat lebih baik. Makin simple. Kan? Mudah kan? Sebab tu kata 14 to change, we must change first. Kalau tak boleh ubah jauh dah. Tak boleh. Kan? Yes, betul, passion. Betul. Kan? Kalau tak ada passion, susah. So alhamdulillah, apa yang saya share hari ni sebenarnya tak adalah bagus sangat pun. Okey, tak adalah kata hebat sangat pun. Okey. Dia sebenarnya daripada orang terdahulu juga. Kita belajar daripada orang terdahulu yang dah pernah berjaya. Kita hanya sampaikan untuk zaman-zaman sekarang. Waalaikumsalam tak khairi. Apa khabar, sihat? So apa yang saya boleh kata tuan-tuan semua, janganlah jadikan alasan waktu PKP. Kena ingat satu tau, habis PKP pula kau nak bagi alasan pula.
Sebab tu saya kata hari ni kita beruntung tau. Kita beruntung sebab kita belajar macam mana buat live. Okay, macam mana kita nak share dengan orang, macam mana kita berinteraksi dengan orang. Okay, contoh macam tadi saya share pasal dengan ejen-ejen baru saya share macam mana nak buat presentation melalui live tau. Nak dengar? Nak ke? Alah, dengan teknik soalan je. Siapa nak dengar? Siapa nak tahu? Dengan teknik soalan je. Alhamdulillah. Kan? Sikit je, tak banyak pun. Siapa nak tahu macam mana teknik soalan dalam live? Saya nak ajar sikit, bukan nak ajar lah. Saya just nak share je. Okay. Kan? Siapa nak tahu macam mana teknik soalan dalam perbentangan? Teknik soalan dalam perbentangan. Share. Cepat. Tak ramai, tak ada, aku tak nak share. Kan? Tak ramai, aku tak nak share. Berapa ramai dah? Nak. Okey. Lagi, siapa nak lagi? Teknik soalan dalam perbentangan ketika live. Tak perlu pun kertas. Betul, tak perlu kertas. Melalui live pun boleh. Betul. Nak aku share sekarang. Siapa nak? Okey, alhamdulillah ramai nak. Okey. Setuju ke saya katakan? Salam contoh kita berkongsi dengan kita berkongsi kat dalam live. Okey. Kita berkongsi, saya nak berkongsi, saya nak tanya tuan-tuan semua, benda ni penting untuk masa depan you, penting untuk masa depan keluarga kita. Okey. Boleh saya tanya tak? Walaupun you tak boleh jawab ataupun you boleh jawab dalam hati, tak apa. Saya nak tanya, suami isteri bekerja, setuju ke saya katakan ada setengah-setengah bulan tu ada masalah kewangan berlaku? So saya biar, saya senyap. Okay, saya biar dan saya senyap. Sebab apa? Kenapa? Saya nak biar dia berfikir. Setuju ke saya katakan kadang-kadang bila suami isteri bekerja ada setengah-setengah bulan tu masalah kewangan berlaku? Adakah tuan setuju dengan saya? Yes, good, setuju. Bagus. Kan? Bila setuju, saya nak tanya, itu kalau dua-dua pun bekerja, ada gaji pun kadang-kadang ada masalah kewangan. Betul? Tapi kalau salah seorang tak ada pendapatan, pada bulan tersebut, adakah you akan hadapi masalah kewangan yang besar? Okay, saya nak tanyalah, dua orang pun you hadapi masalah, ini kan pula seorang. Saya nak tanya, masalah besar betul? Masalah besar, apa masalah dia? Cuba share. Mungkin dulu bayar bersama rumah, sekarang ni terpaksa seorang. Dulu mungkin kereta boleh bayar untuk dua kereta, mungkin terpaksa bayar satu kereta tak payah bayar. Betul? Mungkin dulu pendidikan anak-anak kita boleh hantar tuition, tapi disebabkan gaji salah seorang tak ada, mungkin tuition tak boleh hantar. Kalau dulu kita belanja dapur RM400 ke RM500, mungkin, tapi hari ni kau kena catu jadi RM200. Betul? Kalau dulu kita boleh pasang api air kat rumah ni habis RM300, RM200, RM300. Hari ni terpaksa catu api air disebabkan gaji salah seorang tak ada. Betul? So, you bayangkan kalau berdua pun hadapi masalah, ini kan seorang saja yang tanggung semuanya. Okay. Alright. Nak saya tanya soalan ketiga. Kalau pendapatan tu akan hilang sampai bila-bila? Kalau pendapatan kita akan hilang sampai bila? Kalau dua-dua hadapi masalah kewangan, bila gaji, walaupun gaji dapat dua-dua, tapi salah seorang tak dapat pendapatan sampai bila-bila? Soalan saya nak tanya, you boleh selesaikan masalah you setiap bulan sampai bila-bila ke? Penting tak gaji? Penting ke sangat penting? Penting tak pendapatan? Penting ke sangat penting? So kalau you rasa sangat penting, bila dia tadikan Tuhan berlaku musibah, salah seorang pendapatan hilang, dan you tahu memang komitmen tak boleh selesai, hutang tak boleh nak bayar, you catu everything semua, you hadapi masalah yang sangat besar. For sure punya. You hadapi masalah yang sangat besar dalam kehidupan you. Ini bukan berlaku pada saya seorang. Mungkin semua orang yang ada dalam dunia ni, dalam hidup kita ni, kita buat perancangan mesti sama. Kalau suami isteri bekerja, perancangan semua sama. Kalau suami isteri bekerja, perancangan kita buat loan pun sama, kita buat hutang pun sama, kita akan bertanya satu sama lain, kita minta pendapat bersama-sama. Tapi tak ramai orang berbincang kalau gaji seorang hilang. Tak pernah. Bukan tak pernah, tak ramai. Bang, kita ni kalau dua-dua, kalau salah seorang pendapatan hilang macam mana?
So bila pendapatan kau hilang, kau hadapi masalah besar, betul? Masalah apa yang berlaku? Semua kena catu. Semua tak boleh bayar. Habis kau lagi semua. Habis kau kena pindah rumah. Habis semua tu. Kalau tak boleh bayar sampai bila? Habis. Tuan, pendapatan penting ke sangat penting? Sangat penting. Kalau macam tu, macam mana, apakah persediaan you all? Presentation. Presentation. Itu soalan yang pertama tentang pendapatan. Soalan kedua tentang simpanan. Nak saya teruskan? Ke saya berhenti sini? So, you berkomunikasi, nak jual produk, you jual masalah. Kita kena ingat, kita tak ada produk untuk kita share. Cawan ni warna putih, ada color-color biru. Tak ada bang. Kita kena jual masalah dekat customer. Ya, dengan macam mana dia jual masalah? Timbulkan satu keperluan dengan soalan, bagi dia terfikir. Sebab tu penting. Alright, saya share yang kedua. Tadi cerita pasal pendapatan. Yang kedua pasal simpanan. Okay, simpanan penting ke sangat penting? For sure, semua cakap sangat penting ataupun penting. Tak kisahlah mana-mana. Dua-dua soalan, jawapan aku nak. Okay. Bila waktu sesuai untuk menyimpan? Tuan-tuan? Waktu muda ke waktu tua? Bila waktu muda kita? Make it simple. Guys, presentation yang paling simple, yang tu yang paling mudah. Presentation yang paling attractive, mudah orang faham, lagi orang suka. Okay, you cerita pasal, sorry to say, saya minta maaf you cerita pasal orang cakap solution banyak tau. Banyak orang cerita pasal produk tau. Produk dalam ni cerita pasal solution. Why not you tukar sikit? Daripada you cerita pasal solution, cerita pasal permasalahan. Once cerita pasal permasalahan, then kita akan belajar macam mana nak buat presentation. Okay, contoh lagi. Okay, nak lagi soalan ke? Tak payahlah kot, cukup ada 2. Kan? Yes. So, sebenarnya benda tu sebenarnya repetition tau. Repetition. Korang dah pernah buat dah pun. Pernah buat pun. Okay? Bila waktu sesuai untuk simpan, ya betul. Waktu muda. Bila waktu muda, you sekarang. Maksudnya, idea saya bagi pertama pendapatan. Yang kedua simpanan. Yang ketiga retirement. Pernah cerita pasal retirement? Why? Kenapa kena kita konsep retirement dengan takaful ni? Kenapa? Retirement tu salah satu isu. Okay, bos jangan laju sangat cakap tu. Laju sangat aku cakap Dah nak macam mana? Dah idea keluar. Pam keluar. Takkan aku nak simpan. Aku suruh sikit Kan? Boleh? Okay. Cerita apa tadi? Dah kacau Syah. Aduh. Ni. Cerita pasal persaraan. Okay. Hari ni tuan bekerja. Okay. Tuan dapat pendapatan. Tuan dapat simpanan. Untuk apa? Untuk komitmen bulanan. Untuk serta kecemasan. Setuju? Okay. How about dengan persaraan? Tambah lagi. Kalau dia beri peluang, you nak bersara selesa atau bersara seksa? Kalau dia beri pilihan, you nak bersara selesa atau bersara seksa? So, kalau diberi pilihan, you save sekarang, you bersara selesa akan datang. Ataupun you save tengah-tengah bila you cukup, and then you nak bersara selesa akan datang. Di mana you lagi kurang risiko. You save sekarang, you save dengan amount yang sikit, you bersara selesa di masa akan datang. Ataupun you nak tunggu cukup duit, baru you nak save, then you akan bersara selesa akan datang. Mana lebih safe? Mana lebih selamat? Mana you pilih? You pilih sekarang atau pilih akan datang ketika cukup? Untuk you save untuk bersara selesa. Tadi you jawab dah, bersara selesa atau bersara selesa? For sure you jawab bersara selesa. For sure you akan jawab bersara selesa punya. Okay, so maksudnya hari ni kita semua kalau hidup panjang tak boleh lari dengan masalah ni, iaitu masalah persaraan. Okay, first kali korang yang dah, sorry to say lah, bila kita dah berumur, dah tua, tak ada orang nak kita kerja tau. Kena ingat tu satu. Kita pun punya effort pun dah tak kuat tau. Korang jangan ingat korang ni muda sampai bila-bila. No. Siapa-siapa lah. Korang jangan ingat korang ni muda sampai bila-bila. Tu satu. Yang kedua, korang jangan mimpi majikan kau nak bayar gaji kau sampai tua. Jangan mimpi. Kalau kau specialist, mungkin. Kalau kau bukan specialist, jangan mimpi. Cukup time. Baik aku bayar orang muda gaji murah daripada bayar gaji kau yang mahal ni masa kau tua. Faham ke faham? Ya, faham kan?
memang terasa dah tua. Kalau dah tahu tua, kau simpan lah duit banyak sikit. Ini maksud saya dah bagi tahu. So, kalau macam tu, kita yang muda ni, janganlah kita lupa yang masa kita tua nanti kita bukan muda lagi di masa tu. So, save lah sekarang. Sama juga dengan customer kat luar sana. Kau share lah pasal persaraan kat diorang. Macam mana cara nak menyimpan, kat mana tempat nak simpan. Tak semestinya, tak kaful. Kau cerita pasal awareness dulu. Dan kau cerita risiko kehidupan. Barulah benda tu relate. Kalau kau tak cerita, macam mana kau nak tahu nak selesaikan? Faham ke faham? Faham kan? Okay, cukuplah tu hari ni. Banyak sangat aku share ni. Dah pukul berapa dah ni? Nak tidur dah ni. Kan? Hari ni apa? Hari Rabu belum. Esok hari Khamis, tembak setan. Okay. Kan? So, minta maaf kalau ada salah silap. Saya share sebenarnya dia idea macam mana kita nak buat presentation. Okay, idea macam mana kita nak berinteraksi dengan live dengan orang. Kita selalu buat one way communication. Apa kata kita try buat two way communication. Alright, kita bertanya khabar, sambil bertanya khabar, sambil tu juga kita bertanya dengan customer macam mana kita nak buat presentation. Tak sampai sejam lagi, tak cukup ke? Ya ke? Okay, alright. So, macam hari ni saya ada satu macam sales idea yang kita tengok yang ramai orang pernah inilah. Teknik soalan ni. Siapa nak belajar teknik soalan? Teknik soalan-soalan yang lain kan. Teknik soalan sebenarnya banyak banyak sebenarnya. Kalau kau tahu contoh macam macam soalan ni penting kenapa dalam perbentangan menjual masalah. Okey, kalau kau cerita banyak product knowledge, kau cerita pasal one way communication, mungkin kau akan cerita produk tapi sebenarnya kau tak dapat membeli ke permasalahan dia tau. Okey, membeli permasalahan dia. Kalau kau tak beli permasalahan ni susah sikit. Susah sikit. Bukan tak boleh, boleh. Ada orang memang nak ambil. Okey, tapi sebenarnya dalam live ni kau nak cerita presentation berapa lama sangat? 5 minit, 10 minit, bukan jangan ramai orang tengok. Tapi bila kau cerita permasalahan, masalah cerita pasal pendapatan, okey, kedua pasangan, yang ketiga komitmen, yang keempat simpanan, yang ketiga, kelima mungkin persaraan. Okey, mungkin kau boleh tambah juga sikit-sikit. Okey, kita rangkulkan semua dengan comprehensive policy atau comprehensive plan untuk customer kita. Kita cover semua benda dalam satu plan. Okey, satu plan di mana bila